Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm. وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat menyambung lagi pada malam ini daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi. Dan sedikit istidrak bagi apa perbincangan kita di semalamnya. Yang kita bincangkan semalam pada masalah berkaitan dengan qiyas al-istisna'i. Pada kalam Muhashir rahimahullah dia kata wa fihi nazar li'anna istisna'u naqidil muqaddam mumtani' lima taqarrara fil mantiq anna istisna'a naqidil muqaddam la yuntish naqid at-tali. Dengan kaedah ni. Jadi setelah kita tengok balik dekat mantik, makna yang disebut oleh musannif kaedah pada masalah ini iaitu apa dia? Istisna naqidil muqaddam la yuntish naqid tali. Istisna penafian, istisna pada nafi muqaddam itu tidak menatijahkan naqid bagi tali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ulang sini. Contohnya kalau kita tengok dalam kitab kita antara mudah kita ambil lah. Lau kana tak molek pula. Biasa kena tulis lah. Jadi contohnya ialah lau kana hadha insanan fahuwa hayawanun. Jadi istisna je mana? Lakinnahu laisa biinsanin. Okey, itu contoh dia. Contoh dia, lau kana hadha insanan. Ini muqaddam dia. Fahuwa hayawanun, ini tali dia. Kalau kita istisnakan lakinnahu laisa bi insan, kita istisnakan naqid bagi muqaddam, lawan bagi muqaddam, iaitu apa? Lakinnahu laisa bi insan. Adakah dia akan menatijahkan jawapannya fahuwa laisa hayawanan? Ni tidak ni. Jadi ikut kaedahnya istisna naqid muqaddam tidak menatijahkan naqid tali. Kalau kita istisnakan naqid muqaddam, lau kana hadha insanan, kalaulah ini manusia, maka dia hayawan. Kita istisnakan lau kana hadha lakinnahu laisa bi insanin. Tapi dia bukan manusia. Adakah natijahnya dia bukan haiwan? Tidak. Jadi kita istisna naqid muqaddam tidak menatijahkan naqid tali. Lakinnahu laisa bi insan, tetapi dia bukan insan. Adakah mesti jawapannya dia itu bukan haiwan? Tak mesti. Ni contoh hak kenalah ni. Sebab apa? Sebab antara insan dengan haiwan tu umum khusus tu.
umum khusus mutlak. Jadi bila kita nafi yang khusus, yang akhas, iaitu insan, tidak melazimkan nafi yang a'am, iaitu hayawan. Sebab itu istisna nakik muqaddam tidak menatijahkan nakik tali. Okey. Itu satu. Jadi satu laginya berkaitan dengan ni. Syair bagi Zamakhsyari, dia kata apa? Safatid dunya li auladiz zina waliman yuhsinu darban aw ghina wa hiya lil hurri makhadun qad kadirun qubina al hurru la umri ghabanan. Jadi rasanya kita silap terjemuh semalam lah, mungkin tak perasan. Rubina ni makna rugi. Rugi. Maghbun ni rugi. Rugilah orang merdeka itu demi umurku. Makna demi sesungguhnya. Sesungguh-sungguh rugi. Mana? Kalau dia mengambil dunia. Rubina dengan makna khasirah. Rubina dengan makna apa nama ni? Rugi. Khasirah al-hurru. Maghbun, orang yang rugi. Okay. Kemudian apa lagi? Satu lagi iaitu syair perkataan Imam Syafi'i ni. Perkataan Imam Syafi'i. Jadi setelah kita tengok kepada lafaz yang ada, jadi sini dia kena sini lahzah lahzah. Jadi gimana? Lahzah ni pun lafzah. Dia bukan lahizahu, lahzuhu ataupun lafzuhu, lahzah ni. Sini dibaca dengan dekat ha dengan ta ni, ta marbutah. Okey. Imam Syafi'i kata al-hurru man ra'a widada lahzatin. Bermula orang yang merdeka, yakni orang yang cerdik, ialah orang yang meraih dan berterima kasih kerana widada lahzah, kasih sayang dan kebaikan yang diberi walaupun lahzah, walaupun sekejap. Ra'a widada lahzah. Walaupun sekejap kebaikan diberi, dia akan ingat. Itu orang-orang yang bijak. Wantama liman afadahu lafzah. Lafzah ni lafzatan. Ay walau lafzatan. Dan dia akan berterima kasih dan berkhidmat kepada orang yang memberi faedah kepadanya walaupun satu lafzah, satu lafaz. Nampak tak? Jadi orang yang baik ni, orang yang cerdik, orang yang buat baik pada walau sekejap, dia akan berterima kasih. Orang yang memberi faedah walaupun satu kalimah, satu lafzah, dia akan berterima kasih. Antaranya di ayat Imam Syafi'i, satu hari mari Badui masuk dalam masjid, dia berdiri. Dia sambut. Orang tanya, kenapa wahai imam kamu berdiri hormat kepada orang Badui ni? Kerana dia ajar aku satu perkara. Macam mana nak bezakan anjing yang dah dewasa dan juga anjing yang belum dewasa lagi. Anjing yang belum dewasa. Kalau anjing dewasa ni, kalau dia kecil, dia angkat kaki. Jadi aku belajar dengannya seperkataan. Jadi aku anggap dia guru aku. Nampak? Abul ifadah, itu kata Abul ifadah khairu min abu al-wiladah. Orang yang memberi manfaat daripada kita dari segi ilmu, faedah itu besar manfaatnya. Besar manfaatnya. Dan diceritakan ada seorang raja. Raja ni dia akan hukum mana-mana pembesar dan menterinya yang kiranya yang membuatkan dia marah, membuatkan dia murka, dengan cara dia beri makan. Dia letakkan pembesar dan juga orang dia ni, menterinya, dalam kandang anjing yang lapar. Supaya anjing tu akan terkang dan makan. Mati begitulah. Ni kejam dia ni. Jadi satu hari, salah seorang menteri dia yang khidmat 10 tahun dah lama khidmat dengan dia, tiba-tiba buat silap. Dia pun kata, kamu ni aku akan hukum, aku akan letak kamu bersama anjing yang lapar.
Jadi menteri ni kata, tak apa tuanku, tapi tunggulah, beri masa kepada saya 10 hari. Beri masa kepada saya 10 hari, barulah tuanku nak letak saya bersama anjing lapar pun tak apa. Jadi, dia lepaslah menteri ni tempoh masa 10 hari. Jadi, menteri ni berjumpa dengan orang yang jaga anjing tadi. Dia kata 10 hari ni biar saya jaga. Awak relax, biar saya jaga anjing. Jadi dalam masa 10 hari ni, dia beri makan anjing, dia beri apa daging dan seumpama anjing ni. Akhirnya sampai habis 10 hari, raja pun campurkan dan letak dia dalam sangkar bersama anjing-anjing yang lapar tersebut. Tiba-tiba anjing tersebut tak terkam, bahkan mari dekat kepada menteri ni. Mari dekat pada menteri ni. Duduk baik-baik, tak terkam dia. Lalu raja pelik, kenapa? Lain, biasanya anjing akan terkam dan akan kerjakan, akan makan lah. Akan gigit. Tapi kenapa dengan menteri ni tak? Tu menteri kata, wahai tuanku, anjing ni 10 hari saya buat baik kepada dia, dia ingat jasa saya. Tuanku, saya buat baik kepada tuanku 10 tahun, tuanku tak ingat jasa saya. Tu keluar al-hurru man ra'a widada lahzah. Orang yang merdeka ialah orang yang meraih dan mengingat kebaikan walaupun satu lahzah dibuat. Okay, habis. Rasa itu kot istidrak ataupun sedikit pembetulan dan juga perbincangan semalam ya. Itu ada lagi tak? Sekejap. Itulah setakat awak jumpalah. Okey. Kemudian kita sambung kata Muhasyir rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu wa abana. Ini nak syarah pada ni. Wa abana bihi fadla hadhihi al-kalimatil musyarrafati allati hiya kalimatu tauhid. Wa abana ay wa azhara. Musannif nak menzahirkan dengannya. Okey, kita masuk pada kalam musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa yajma'u ma'aniya, dan menghimpun akan makna hadhil aqaidi, akan makna akidah-akidah ini, kulliha, kesemuanya, qawlu fa'il bagi yajma'u, menghimpunkan oleh perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Idh ma'nal uluhiyah. Kerana makna uluhiyah, makna ketuhanan tu. Makna ilah yang uluhiyah yang dipaham daripada ilah itu. Makna ketuhanan apa dia? Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Terkayanya Tuhan dari yang selainnya. Waftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dan berhajatnya oleh selain daripadanya kepadanya. Itu makna uluhiyah. Maka fama'na la ilaha illallah, maka kalau kita rangkumkan dalam jumlah la ilaha illallah, kita gantikan tempat ilah tu dengan makna uluhiyah tadi, dia akan jadi guna la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqira ilaihi kullu ma adahu illallahu. Okey. Tidak ada, jadi makna la ilaha illallah la mustaghniyah. Tiada yang terkaya dari yang selain daripadanya dan berhajat kepadanya oleh barang yang selain daripadanya, illallah. Tak ada yang bersifat gitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam kalam Muhasyir dulu rahimahullah. Qawluhu wa yajma'u ma'aniya hadhil aqaidi, menghimpun akan makna akidah-akidah ini. Katanya al-idhafatu bayaniyatun. Idhafah ni idhafah bayaniyah. Ma'ani hadhil aqaid. Makna apa? Makna akidah ini.
Makna yakni akidah ini. Jadi itu idhafah itu dengan makna idhafah bayaniyah. In urida jika dimaksudkan bil aqaid al mu'taqadatu. Jika dimaksudkan dengan aqaid itu mu'taqadat. Perkara yang diiktikadkan. Jadi bila begitu jadi idhafah bayaniyah. Jadi gimana? Ma'ani hiyal aqaidu. Makna apa makna itu? Makna iaitulah aqaid. Perkara-perkara yang diiktikad. Itu makna idhafah bayaniyah. Ma'ani al-aqaid ay ma'ani hiyal aqaid. Makna-makna iaitulah makna itu merujuk pada apa? Merujuk pada perkara-perkara yang diiktikadkan. Itu kalau kita maksudkan dengan aqaid itu mu'taqad. Wa in urida biha al-alfadhu, kalau nak kita masukkan dengan al-aqaid itu lafaz-lafaz ad-dallatu 'alaiha, lafaz yang menunjukkan di atas mu'taqadat. 'Alaiha 'alal mu'taqadat. Kalau kita masukkan lafaz, maka wahiyal jumalu al-mutaqaddimatu, iaitu jumlah. Apa lafaz-lafaz itu? Iaitu jumalul mutaqaddimatu. Jumlah-jumlah yang telah terdahulu sebut. Contoh, Allah mawjud, Allah qadirun, Allah murid. Bila begitu, kanat haqiqatan. Idhafat tu idhafat hakiki. Mana? Idhafat hakikiyah. Idhafat hakikiyah. Jadi mana? Ma'ani lil aqaid. Jadi antara makna idhafah ila lam lah. Makna bagi lafaz-lafaz akidah. Ma'ani lil aqaidi, iaitu makna bagi lafaz akidah. Nanti idhafah hakikiyah. Makna bagi lafaz. Okey. Wa qawluhu kullaha, kesemuanya. Makna apa nama ni? Kulliha lah, kulliha. Kulliha. Tengok. Ma'ani kulliha tu. Yasihhu fihi an-nasbu. Boleh. Boleh baca nasab kullaha pun boleh. Kullaha nasab ala annahu ta'kidun lil ma'ani. Dia jadi takkid kepada ma'ani. Kerana ma'ani ni, mana? Ma'ani ni mansub kan? Dia maf'ulun bih. Kullaha dia akan jadi takkid kepada ma'ani. Wal jarru ay wa yasihu fihi al-jar. Baca jar pun boleh. Ala annahu ta'kidun lil aqaid. Dia takkid kepada aqaid. Nampak? Okey. Qauluhu qaulu la ilaha illallah. Qaulu la ilaha. Qaulu tu jadi fa'ilu yajma'u. Fa'il bagi yajma'u. Tengok dia kata yajma'u. Mana fa'il dia? Qaulu. Qaulu ini jadi fa'il kepada yajma'u. Habis. Ala hazfi mudah. Tapi dengan hazah mudah lah. Jadi apa dia? Bukan qaulu, ada mudah sebelum qaulu. Ai makna qauli. Menghimpunkan bagi makna ini, apa yang menghimpunkan? Menghimpunkan oleh makna qauli. Jadi yang menghimpunkan tu makna. Makna la ilaha illallah itu yang menghimpunkan bagi makna akidah. Bukan perkataan tu banyak tu. Lang alih alih lang he alih lang alih Allah alih lang lah he. Itu lafaz. Jadi makna la ilaha illallah itu yang menghimpunkan bagi makna akidah sekaliannya. Jadi ala hazfi mudhaf. Okey. Ai makna qauli la ilaha illallah kama qarrarahu, sebagaimana mentakrirkannya oleh syarih. Sebagaimana syarih terang sendiri. Kenapa? Li'annal jami'ah, kerana yang menghimpunkan lima dzukira bagi barang yang tersebut huwal makna. Makna itu yang menghimpunkan. La lafzu, bukan lafaz. Lafaz nak himpun. Lafaz banyak tu lah. La ilaha illallah banyak tu nak himpun kat mana tu. Jadi makna lafaz itu yang menghimpunkan bagi sekalian akidah-akidah. Wa idhafatul qawli, dan idhafat qaul. Qaul, dia kata wa idhafatul qawli bimakna maquli. Qaul dengan makna maqul. Maqul makna benda yang dikata.
Bukan perkataan lah maksudnya perkataan. Bukan perbuatan berkata. Perbuatan berkata tu qaul dengan makna masdar. Yang ni qaul dengan makna makul. Benda yang dikata. Maf'ul benda yang dikata. Jadi qaul bermakna makul tu idhafat lima ba'dahu bagi barang selepasnya lil bayan. Dia panggil idhafah lil bayan. Ai makulun huwa. Perkataan yang dikata. Apa perkataan itu? Iaitulah perkataan la ilaha illallah. Jadi qaulu la ilaha illallah ai qaulun huwa la ilaha illallah. Qaul dengan makna makul. Okey, jelas. Wa dalalatuhu ala tilkal aqaidi, bermula dalalah perkataan itu atau makna perkataan itu atas akidah itu dalalatul tizamin, dipanggil dalalah iltizam. Dalalah iltizam. Lazim daripada makna la ilaha illallah itu ada dalam itu sekalian makna-makna akidah. Jadi dalalah iltizam kama sayati sebagaimana akan datang. Wala yunafihi at-ta'biru, tidak menafikannya oleh ta'bir biqaulihi dengan katanya yajma'u. Itu tidak menafikan. Musannif kata yajma'u. Kenapa? Li'annal malzum, kerana malzum bin nazari ila dalalatihi ala lawazimi. Perkara malzum melihatkan kepada dia menunjuk kepada lawazim. Perkara lawazim lazim bagi malzum tadi. Muta'addid ala lawazimil muta'addidati. Kepada lawazim al-muta'addidati yang banyak, yasih wasfuhu bijam'ihi, maka sah kita kata bijam'ihi laha, dia menghimpunkan baginya. Nampak? Dia nak kata apa? Kalam musannif kata yajma'u. Bagaimana boleh menghimpun? Menghimpun malzum. Malzum. Mana malzum sini? Malzum ni la ilaha illallah. Lawazim dia apa? Perkara yang melaziminya. Akidah-akidah. Jadi, malzum tu, dia menghimpunkan lawazim yang banyak. Maka kerana itu boleh kita kata, kita sifatkan dengan bijam'ihi. Dia menghimpunkan. Yajma'u tu lah. Okay. Habis. Thumma alam, kemudian ketahui oleh kamu annal khabara. Khabar fi la ilaha illallah. Khabar pada la ilaha illallah mahzufun. Khabar dia mahzuf. La ilaha illallah. Okay. La ilaha illallah. La ilaha illallah tu. La ilaha apa tu? Tiada Tuhan. Tiada Tuhan apa tu? Kecuali Allah. Tiada Tuhan ada ke? Tiada. Nampak? Jadi khabar kepada la ilaha tu, khabar bagi la tu, mahzuf itu. Qaddarahu, mentakdirkan oleh ba'duhum sebahagian mereka. La ilaha, la nafil jins. Ilah tu isim la. Mana khabar la tu? Khabar la tak ada lah. La ilaha. La ilaha apa tu? Tu mahzuf situ. Kecuali Allah. Itu istisna dengan istisna lah. Jadi khabar dia mahzuf. Khabar bagi la tu. Qaddarahu ba'dahum biqaulihi mawjudun. La ilaha mawjudun illallah. Tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Allah sahaja Tuhan yang ada. Okay. Wa ba'duhum, sebahagian mereka biqaulihi mumkinun. La ilaha mumkinun. Tiada Tuhan yang mungkin. Tak ada pun Tuhan hak mungkin. Hak boleh jadi kecuali Allah sahaja. Boleh jadi tu bukan makna jadi daripada tak ada pada ada. Faham tu? Ni orang panggil dhikul ibarah ni. Wadah. Dhikul ibarah. Mungkin dengan maksud apa? Bukan Tuhan tu mungkin. Makna tidak ada mungkin. Takkan mungkin dah ada Tuhan. Makna mustahil Tuhan kecuali Allah. Gitulah. Jadi sebahagiannya mentakdirkan khabar tu la ilaha mumkinun illallah. Tiada Tuhan hak mungkin, hak boleh diterima kecuali Allah. Yang tadi mentakdirkan la ilaha mawjudun, tiada Tuhan yang mawjud kecuali Allah. Okey. Khabar itu
Annal khabar mahzufun. Qadarhu ba'duhum biqaulihi mawjudun wa ba'duhum mumkinun. Thumma alam annal khabar mahzuf. Tak? Wa 'alal iskal. Wa 'ala iskal. Wa 'ala ashkal ke? Hmm. Wa 'ala ashkal tak Jadi ثم اعلم أن الخبر في لا إله إلا الله محذوف قدره بعضهم بقوله موجود وبعضهم بقوله ممكن وعلى أشكال atas beberapa syakal beberapa rupa. Nampak? Jadi dia akan terang lepas ni lah. Kok mana tu? Amma alal awal. Jadi ada beberapa takdir ataupun ashkal bagi kedua-dua ihtimal tadi. Sama ada khabar dia maujud ataupun mungkin. Amma alal awal, adapun atas pertama, wa ala ashkalin. Banyak ashkal kan? Adapun yang pertama, fali annahu. Nampak tu wa ala kullin iskal. Sesuai sikit tau. Wa ala kullin iskal. Nak cari situ tu. Wa ala kullin. Jadi jatuh kullin tak? Kalau gitu mustaqim je. Ibarat tu comel tu. Jelas. Wa ala kullin iskalun. Gitu. Tu. Lepas tu dia datang iskal lepas ni. Terima kasih. Wa ala kullin iskalun. Atas tiap satu daripada kedua takdir tadi. Ala kullin ay min ihtimalain. Daripada ihtimal lain, dua ihtimal tu ada iskal. Kok mana iskal dia? Jadi wa ala kullin iskalun. Atas tiap satu daripada ihtimal itu berlaku iskal. Amma alal awal, adapun atas kita takdirkan khabar dia maujud. Fali annahu yasirul ma'na, akan jadilah makna la ilaha mawjudun illallahu, tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Jadi iskal kat mana? Tak ada Tuhan hak ada kecuali Allah. Jadi fahal dzalikal ilahu mustahilun? Adakah Tuhan itu hak tak ada tu mustahil ataupun mungkinun? Ataupun Tuhan hak tak ada tu mungkin. Dia kata tiada Tuhan hak ada kecuali Allah kan? Ni Tuhan-Tuhan lain hak tak ada ni. Tak ada tu mustahil ke? Makna dia tu tak ada tu dengan makna dia mustahil ada ataupun dia tak ada dengan maksud mungkin ada. Itu maksudnya. Jelas ni? Iskalnya wahal zalikal ilah, adakah Tuhan yang kita nafikan la ilaha mawjud itu dia itu mustahil, kan dia tidak ada la ilaha mawjud selain Allah lah ni, selain Allah tu. Dengan maksud Tuhan lain itu mustahil ke ataupun mungkin tapi tak ada. Kullun, setiap satu muhtamal, boleh ditanggung. Ihtimal gini, ihtimal gini. Jadi bila takdir dengan mawjud, boleh ihtimal mustahil, boleh ihtimal mungkin. Wal hal wal maqsudul awwalu. Maksud sebenar pada kalimah itu ialah yang pertama. Makna tidak ada Tuhan selain Allah. Makna Tuhan lain itu mustahil ada. Apa? Itu iskal di atas yang pertama. Wa amma ala thani. Ada pun di atas yang kedua. Iskal atas ihtimal khabar itu ialah mungkin. Fali annahu yasirul makna. Jadilah makna bagi ibarat itu ketika itu la ilaha mumkinun. Tidak ada Tuhan yang mungkin illallah, kecuali Allah. Okey. Fa innahu mumkinun. La ilaha mumkinun. Tiada Tuhan yang mungkin kecuali Allah. Maknanya Allah tu mungkin lah. Kerana kita nafi tidak ada Tuhan mungkin kecuali Allah. Makna boleh faham Tuhan tu mungkin. Mungkin tu umum lagi. Dah. Sebelum ni kita belajar kan mungkin al-am dengan mungkin khas kan. Umum lagi.
Maka di sini mungkin secara umum ni mungkin, bila mungkin hal huwa maujudun, adakah dia itu maujud sungguh, aula ataupun tidak. Jadi dengan penafsiran mungkin, semata-mata mungkin, ada ihtimal. Bila mungkin boleh jadi mungkin yang ada ataupun mungkin yang tak ada. La yustafadu wa hal ghairu dhalikal ilah. Tak perlu ghairu dah. Wa hal ghairu dhalikal ilah mustahil dah. Tak perlu ghairu dah. Sebab ilah pada sini ni wujud pada ilah. La ilaha mawjud sini. Nampak tak? Orang lain macam mana? Ada ghairu ke? Wa hal dhalika ilah. Ilah hak ni. Selain ilah yang kita kata tak ada tu lah. Selain Allah. Allah tak masuk lah. Okay. Orang lain ada ghairu tak? Jadi tak perlu dah. Wa hal dhalikal ilah ay ilah fi qawlihi la ilaha. Jadi adakah ilah itu mustahil ataupun mungkin? Okey, jelas Orang lain ada naskah ghair ke? Tak ada. Okey. La yustafadu dhalika. Maka tak boleh difaham demikian itu. Kalau kita takdir dengan mungkin, tak dapat. Tak boleh faham lah. Mungkin itu makna wujud ataupun tidak. Fala yadullul kalamu. Maka tidak menunjuk oleh kalam. Hina izin ketika itu ala wujudihi atau wujud Tuhan. Jadi sebab tu dia kata wa ala kullin ishkalun. Tu kata gitu. Wa ala kullin ishkalun. Okay. Wakhtara ba'duhum, dan memilih oleh sebahagian mereka hadza, ini. Mana? Takdirkan khabar tu mungkin. La ilaha mumkinun illallah. Wa wajjahahu, dan mentawjihkan, merasionalkan, memunasabahkan wajah mungkin itu bi anna wujudahu ta'ala musallamu as-subut. Wujud Tuhan itu musallamus subut, telah diterima sabit. Wujud Tuhan tu orang sabit dah. Allah wujud tu memang sabit daripada asal. Dah. Tujuan sebut la ilaha mumkinu illallah tu wal qasdu minal jumlah, qasad daripada jumlah la ilaha illallah tu innama huwa, qasadnya ialah innama huwa nafyu imkanil wujud, menafikan mungkin ada li ghairihi, bagi selain Tuhan. Menafikan mungkin ada bagi selain Tuhan. Jadi selain daripada Allah tu tak mungkin ada. Jadi sebab itu sebahagian memilih khabar dia tu la ilaha mumkinun illallah. Dah Tuhan tu benda hak sabit dah, musallamus subut dah. Okey. Habis. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu fa makna la ilaha illallah. Fa ni tafri'un ala ma qablahu. Fa tafri' daripada barang sebelumnya. Ni annahu yalzamu min kauni ma'na al-uluhiyah, kerana lazim daripada keadaan makna uluhiyah. Kaunu ma'na al-uluhiyah istighna al-ilah, terkaya Tuhan an kulli ma siwahu, daripada yang selainnya. Lazimnya yalzamu anna. Yalzamu anna. Ni jumlah anna al-masdariyah ni. Jadi fa'il bagi yalzamu. Yalzamu min kauni ma'na al-uluhiyah, makna min kauni ma'na uluhiyah istighna ilah an kulli ma siwah, anna ma'na ilah, bahawa makna ilah, makna Tuhan itu al-mustaghni, ialah yang terkaya. Kalau uluhiyah makna istighna, maka al-ilah, Tuhan, dia tu al-mustaghni lah, yang terkaya. Isim fa'il lah. Al-mustaghni an kulli ma siwahu, yang terkaya daripada sekaliannya. Fayakunu makna la ilaha illallah, maka jadilah makna la ilaha illallah la mustaghniya, tiada yang terkaya, an kulli ma siwahu ila akhirih. Kenapa? Li'annal ilaha mushtaqun minal uluhiyah, kerana ilah-ilah itu diistiqaq, diambil
dikeluarkan daripada masdar ataupun kata uluhiyah. Masdar sinai daripada uluhiyah. Jadi ilah tu mai mana daripada kalimah uluhiyah, ketuhanan tu. Maka wayalzamu min ma'rifatil mushtaqi minhu, lazim daripada tahu mushtaq minhu ma'rifatu fa'il bagi yalzamu, oleh mengetahui ma'rifatul mushtaq, kita tahu uluhiyah maka kita tahu ilah. Nampak? Mana mushtaq minhu? Mushtaq minhu makna asal yang diambil daripadanya. Uluhiyah ni lah mushtaq minhu. Mushtaq minhu kepada uluhiyah. Maka bila kita tahu mushtaq minhu, tahu uluhiyah, maka kita tahulah mushtaq. Mushtaqnya mana? Mushtaqnya ilah. Bukan ustaz mushtaq. Waktu likut Asy'ariyah. Nampak tak? Mushtaq ni ialah ilah. Uluhiyah ni mushtaq minhu. Jadi bila kita tahu makna uluhiyah tu istighna, maka tahulah kita makna mushtaq dia iaitu al-mustaghni. Gitu nak khabar. Ma'rifatul mushtaq. Fayalzamu, maka lazim. Anna ma'na at-tarkib, maka lazimlah bahawa makna tarkibi. Makna tarkib, makna jumlah yang duduk dalam ayat tu. Ayat di mana? La ilaha illallah tu. Allazi waqa'a fihi al-mushtaq, yang jatuh, yang duduk padanya mushtaqu. Yang dalam tu kan ada kalimah ilah. La ilaha illallah tu. Jadi fayalzamu anna ma'na tarkibi allazi waqa'a fihi mushtaq ma dzukira, barang yang disebut. Okey, habis. Thumma al-mashhuru, kemudian yang masyhurnya, anna ma'nal ilah. Okey. Sekarang ni dia bincang lagi. Tidakkah makna yang masyhur bagi ilah apa dia? Ilah ni al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Wa ma'nal uluhiyah, dan yang masyhurnya makna uluhiyah ialah al-ma'budiyah, iaitu sembahan. Al-uluhiyah, ketuhanan, ialah ma'budiyah, yang disembah. Bihaqqin, dengan sebenar. Ai kaunul ilahi ma'budan, iaitu keadaan Tuhan itu ma'budan bihaq, menjadi sembahan yang sebenar, Tuhan yang sebenar yang disembah. Maka wayalzamu min kaunihi ma'budan bihaqqin, maka lazim daripada keadaan dia tu ma'bud bihaqqin, annahu mustaghnin, bahawa dia tu terkaya an kulli ma siwah, dari barang yang selainnya. Muftaqira annahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma siwah, dan berhajat kepadanya kullu ma adahu, yang setiap selainnya. Wahina idzin, maka ketika itu yakunu makna la ilaha illallah al-mutabaqi, jadilah makna la ilaha illallah makna mutabaqi. Dia ada makna mutabaqah. Ni dalalah lafaz, ada dalalah mutabaqah, ada dalalah tadammun, ada dalalah iltizam. Apa? Dalam mantik ni lah. Jadi makna mutabaqah, maknanya makna yang mutabaqah, nak kata guana, yang setentang, yang berbetulan. Makna yang berbetulan tu makna yang menepatinya. Makna hak betulan, hak regu. Payuh nak terjemah ni lah. Makna mutabaqi. Makna mutabaqah, berbetulan, hak kena sepadang dengan dia, dengan la ilaha illallah, ialah la ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna mutabaqah. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Bila lazim la ma'bud bihaqqin, yalzamu min dhalika annahu la mustaghniya, tiada yang terkaya an kulli ma siwahu illallahu. Nampak sini? Jadi kalau kita tengok, dia sebenarnya antara la ilaha illallah, antara la ilaha illallah, nak sapa ke makna apa? Nak sapa ke makna la mustaghniya tu. La mustaghniya ni bukan makna betul. Makna betul. Bukan makna betul-betul. Bukan makna betul-betul bagi la ilaha illallah. Kerana makna betul-betul bagi la ilaha illallah, la ma'buda
bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Minta maaf ha. Peng ni bukan tulisan saya uduh. Peng ni masalah ni. Jadi makna mutabaki dia panggil bagi la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Sebab tu orang tafsirkan la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin tu betul. Dia panggil tafsir secara mutabakah bagi lafaz atau ibarat tersebut. Tu makna panggil makna betul bagi dia. Makna betul. Makna betul makna yang setentang. Okey, la mustaghniya tu makna iltizam. Lazim daripada la ma'bud bihaq tu makna la mustaghniya. La mustaghniya an kulli ma siwahu ila akhirih. Ni makna iltizami, dalalah iltizam. Nampak? Jadi dia bukan menunjuk terus la ma'bud bihaq. Nampak? Sebab tu dia kata wa yalzamu min dhalika annahu la mustaghniya an kulli ma siwahu illa Allah. Fama dzakarahu al-musannifu, maka apa yang disebut oleh musannif minat tafsir, daripada tafsir. Dia tafsirkan la ilaha illallah tu dengan la mustaghniya itu, apa yang disebut itu tafsirun bil lazim apa panggil? Tafsir dengan lazim. Tafsir dengan makna lazim bagi la ilaha illallah, bukan dengan makna mutabaki yang sebetul yang betul dengan dia. Nampak? Dia panggil tafsir bil lazim. Walam yufassir dhalika bil ma'na al mutabaki, dan musannif mutabaki. Dia tidak tafsirkan dengan makna mutabaki dia. Kenapa? Li'annan dirajal aqaidi, kerana indiraj, tersusunnya akidah-akidah itu fil ma'na al-iltizamil mazkur, pada makna iltizami yang tersebut, azharu lebih zahir minhu ay minan dirajil aqaid fil ma'na al-mutabaki, daripada makna mutabaki. Kerana musannif kenapa dia tak tafsirkan la ilaha illallah dengan makna mutabaki la ma'bud, dia tafsirkan makna iltizami la mustaghniya, kerana tersusunnya akidah di bawah makna iltizami ni lebih jelas daripada kita nak susun akidah itu di bawah la ma'bud bihaq. Nampak? Okey. Qauluhu la mustaghniya, buat di situlah. Jadi maknanya di sini ada tak makna uluhiyah dalam pengajian sifat 20? Adalah. Tak kenalah orang kata dalam sifat 20 dak ajar tentang uluhiyah. Tak ajar uluhiyah punya la ilaha illallah tu perbincangan tentang makna ilah dah. La ma'bud bihaqqin illallah. Jadi hak kata tu dia tak faham betul lah sifat 20. Tak faham betul. Ada niat jahat nak kritik pengajian sifat 20 ini. Qauluhu la mustaghniya wallahu ta'ala ala wa alam. Ada tu saja untuk malam ni. Wallahu ta'ala ala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.